limpahan kurnianya, atas limpahan nikmat taufik dan hidayah daripadanya, kita masih lagi dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk kita mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali pelajaran sirah Nabawiyah, di mana kita sedang membicarakan berkenaan dengan peperangan Uhud. Secara ringkasnya, apa yang kita lalui minggu lepas, bahawasanya sebelum terjadinya peperangan Uhud, baginda mengajak para sahabat untuk bermusyawarah sama ada untuk keluar berperang dengan kaum musyrikin di luar Madinah, atau menunggu mereka masuk ke dalam Madinah lalu menyerang mereka dari belakang. Pada awalnya, baginda berpendapat untuk menetap di Madinah agar dapat menyerang mereka dari belakang, tetapi ramai yang ingin memerangi mereka di luar Madinah. Jadi ramai di antara para sahabat yang ingin untuk memerangi kaum musyrikin ini di luar Madinah. Subhanallah. Dan kita telah mengetahui pada minggu yang lalu bahawasanya kabar berkenaan dengan kedatangan orang-orang musyrikin ini sudah tersebar di seluruh Madinah. Sehingga mana Nabi SAW menghantar 3 sahabat untuk meyakinkan kabar kedatangan kaum musyrikin tersebut. Sehingga telah mana 3 orang yang Nabi hantar, ketiga-tiganya membawa berita yang sama, bermakna pastilah bahawasanya orang-orang musyrikin sudah hampir berdekatan dengan Madinah, hendak menyerang orang-orang Islam di dalam Madinah. Oleh sebab itu, terjadilah mesyuarat ini untuk berbincang dengan para sahabat, kerana belum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Baik, kemudian pendapat baginda ini disetujui oleh ketua orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, dan mereka yang berperang di luar Madinah disokong oleh Sayyidina Hamzah, sehingga akhirnya baginda mengikut pendapat yang ramai, yaitu memerangi di luar Madinah. Jadi apabila Nabi SAW melihat ramai di antara para sahabat yang setuju atau yang berpendapat untuk memerangi kaum musyrikin di luar Madinah, dan terutama mereka yang tidak dapat ikut serta dalam peperangan Badar, mereka berkobar-kobar semangat untuk memerangi orang-orang musyrikin di luar Madinah. Telah kita bahaskan pada minggu yang lalu bahawasanya Uhud pada zaman dahulu ini dikirakan sebagai keluar Madinah, di luar Madinah. Tapi sekarang ni Uhud di dalam Madinah. Subhanallah. Baik. Maka setelah melakukan solat asar, baginda pun keluar bersama 1000 pasukan yang hanya mempunyai 2 orang menaiki kuda dan 100 orang sahaja yang mempunyai peralatan lengkap berperang. Di mana selain daripada 100, 2 ini yang lain ikut berperang tapi tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Subhanallah. Baik. Ketika itu, sebelum baginda keluar dari rumahnya, timbul kekesalan di hati sebahagian sahabat, seperti Sayyidina Usaid bin Huzair dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum. Mereka kesal akan perbuatan mereka mendesak baginda untuk keluar berperang, lalu mereka mengusulkan untuk menyerahkan keputusan itu kepada baginda sahaja. Subhanallah. Jadi mereka rasa bersalah kerana pendapat mereka itu Nabi kena ikut. Seolah-olah mereka memaksa Nabi untuk mengikuti pendapat mereka, sedangkan yang sepatutnya mereka yang ikut pendapat Nabi. Subhanallah. Dan Nabi SAW kita tahu Nabi adalah orang yang adil. Walaupun Nabi tak agree untuk keluar dari Madinah berjumpa dengan orang-orang musyrikin di luar Madinah, tetapi oleh kerana majoriti sahabat agree untuk keluar, kita dah ikut. Subhanallah. Nabi tidak menggunakan power Nabi sebagai seorang rasul. Nabi pakai sekadar menunjukkan keadilan Nabi SAW. Baik. Ketika baginda keluar dari rumahnya, sebagai sahabat memohon maaf kepada
Nabi atas kesilapan mereka mendesak baginda untuk keluar. Maka baginda bersabda, aku telah mengajak kamu untuk tetap tinggal, tetapi kamu menolak. Dan tidaklah boleh bagi seorang Nabi ketika telah memakai pakaian perang untuk umatnya, untuk melepaskannya sehingga Allah memutuskan antara baginda dan musuhnya, atau dalam riwayat yang lain sampai baginda berperang. Subhanallah. Kerana kalau sudah pakai baju perang kemudian dibuka kembali, itu menunjukkan sifat pengecut. Dan sifat pengecut itu adalah sifat yang mustahil terhadap ke atas seorang Nabi atau Rasul. Baik. Setelah itu, bendera perang diberikan kepada 3 sahabat, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang diberikan bendera Muhajirin, Sayyidina Usaid bin Huzair yang diberikan bendera kaum Aus, dan Sayyidina Ubad bin Munzir yang diberikan bendera kaum Khazraj. Apabila pasukan kaum muslimin tiba di kawasan Bukit Sania, mereka berjumpa dengan sekumpulan Yahudi yang ingin ikut serta tetapi ditolak oleh baginda. Sampai di Bukit Sania berjumpa dengan sekumpulan orang-orang Yahudi yang ingin ikut serta bersama dengan orang-orang Islam memerangi kaum musyrikin. Tapi mereka punya ikut serta ini ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian baginda meneruskan perjalanan sehingga tiba di kawasan Syaikhain, di mana baginda meninjau pasukannya dan mengembalikan sekelompok pemuda yang belum mencapai usia 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 14 tahun. Di antara mereka yang dikembalikan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, Zaid bin Arqam, Al-Barra bin Azib, Usaid bin Zuhair, dan Arabah bin Aus radhiyallahu anhum ajma'in. So ini sahabat-sahabat Nabi ini masih di kalangan umur remaja, baru umur 15 tahun, dan ada yang mengatakan belum 14 tahun pun. Subhanallah. Tapi semangat mereka mengejar syahid di akhirat, ikut pulang juga. Dan so Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mereka untuk pulang ke Madinah. Baik. Daripada kalangan pemuda-pemuda itu, baginda hanya mengizinkan 2 orang saja untuk ikut serta, yaitu Rafa' bin Hudaid, seorang ahli pemanah, dan Samurah bin Jundub, seorang yang ahli melawan atau berduel. Jadi inilah yang antara yang terakhir kita lalu melepas berkenaan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah sampai ke Uhud. Baik. Sebab itu para ulama sangat berselisih tentang berapa hari bulan berlakunya perang Uhud. Semuanya setuju bulan Syawal, semuanya setuju tahun ke-3 Hijrah. Yang mereka ada selisih itu tarikh hari bulan. Ada yang mengatakan 11 Syawal, ada yang mengatakan 10 Syawal, tapi kebanyakan mengatakan pertengahan Syawal. Bila tu tak pasti. Subhanallah. Baik. Kemudian pasukan muslimin melanjutkan perjalanan sehinggalah mereka tiba di Ash-Shawq, yang merupakan batasan antara Madinah dan Uhud. Di sinilah ketua munafik Abdullah bin Ubay bersama 300 yang lain pulang ke Madinah. Jadi dah sampai ini sudah ada di perbatasan Madinah dan Uhud. Si munafik ini bersama 300 orang yang lain. Ini 300 ini kira pengikut setia si Abdullah bin Ubay ini. Sampai di situ Abdullah bin Ubay bersama 300 yang lain pulang ke Madinah. Ataupun boleh kita kata 300 ini termasuk Abdullah bin Ubay sekali. 300. Baik. Ibnu Ubay berkata, baginda menentang pendapat aku dan mengikuti para pemuda yang tidak berpengalaman. Untuk apa kita mempertaruhkan nyawa kita? Pulanglah wahai sekalian manusia. Subhanallah. Jadi sampai di perbatasan Madinah ni, Abdullah bin Ubay ni memang cari alasan untuk tinggalkan askar-askar pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah. Pasal mereka ini memang tak ikut pun sebenarnya. Subhanallah, mereka takut untuk berperang. Baik, tapi cuma bila dah sampai di perbatasan Madinah, antara Madinah dan Uhud, mereka pulang juga. Bermakna terselahlah mereka punya kemunafikan ketika itu. Para ulama ada memberikan beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan orang-orang munafik tidak dapat ikut serta dalam peperangan. Di antara mereka mengatakan bahawasanya yang pertama adalah
untuk memberikan ganjaran orang-orang yang ikut fisabilillah, berperang fisabilillah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang munafik ini bercakap dengan lidah saja. Kita tahu keadaan orang-orang munafik. Bila ayat turun, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan di antara golongan manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka bukan beriman. Apa itu bukan siapa? Orang-orang munafik. Subhanallah. Jadi ulama mengatakan pertama kerana apa tidak mahu memberikan pahala berjuang fisabilillah ini diberikan kepada orang-orang munafik. Mereka tak ada bahagian. Yang pertama. Yang kedua, bahawasanya orang-orang munafik ini ditakuti nanti kalau dalam berperang mereka akan buat kacau. Jadi siang-siang pergi lagi bagus. Ini namanya bahasa kita paling filter lah, kasih filter. Yang tak bagus ni kasih buang. Subhanallah. Jadi memanglah apabila walaupun kita kata kaum muslimin ketika itu sudahlah 1000 orang, 300 orang keluar, makin berkurang kan, 700 orang. Walaupun sedemikian mereka tetap tidak merasa lemah. Kerana orang-orang muslimin, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin bahawa jumlah itu bukan sebab kemenangan. Yang menyebabkan kemenangan itu adalah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Badar 300 orang melawan 1000 orang. Tetap peperangan Badar itu umat Islam menang. Subhanallah. Jadi umat Islam percaya dengan ganjaran tersebut. Jadi pulangnya orang-orang munafik ini berserta ketua mereka Abdullah bin Ubay ini adalah satu perkara yang bagus. Bagus untuk siapa? Untuk orang-orang Islam. Jadi dia tak mau kacau. Baik. So ini yang Abdullah bin Ubay kata, kerana Nabi SAW tidak mahu mengikut pendapat dia. Baik. Maka pulanglah 300 orang dan diikuti Abdullah bin Amr yang merupakan ayahnya Sayyidina Jabir. Beliau termasuk Wa Khazraj seperti Ibnu Ubay. Lalu beliau berkata, jadi Abdullah bin Amr ini datang, dia ikut balik bukan kerana dia nak balik, tapi dia nak cakap dengan si Abdullah bin Ubay. Nak cakap something dengan Abdullah bin Ubay, ikut dia balik. Baik, lalu beliau berkata, siapa ni? Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, aku mengingatkan kamu semua dengan nama Allah agar tidak mengabaikan kaum dan Nabi kamu, iaitu daripada tidak memberikan dukungan dan bantuan ketika berhadapan dengan musuh. Jadi Abdullah bin Amr ni diingatkan kepada orang-orang munafik semua. Dia bilang pasal yang hari ini adalah puaknya Abdullah bin Ubay. Satu puak. Dan on top of that, mereka ni satu puak iaitu daripada kaum Khazraj. Sama clan dengan Abdullah bin Amr. Jadi maknanya bahasa kita lah saudara cakap dengan saudara lah. Satu puak cakap dengan satu puak. Baik. Dia mengatakan, aku ingatkan kamu semua dengan nama Allah agar tidak mengabaikan kaum dan Nabi kamu. Maksudnya jangan kamu ini mensisiakan, tidak mempedulikan Nabi kamu dan kaum kamu ketika mereka sedang berhadapan dengan musuh. Baik. Lalu puak munafik itu berkata, jika kami tahu kamu akan berperang, nescaya kami tidak akan meninggalkan kamu. Tapi kami tidak melihat akan adanya pertempuran nanti, maka tidak ada pilihan lain buat kami selain pulang ke Madinah. So ni orang munafik ni dia pusing cerita. Tadi dia kata pasal Nabi tak ikut cakap dia. Now sekarang dah cakap macam gini pula, dia kata kalau kita tahu akan jadi perang kita akan ikut. Tapi masalah kita tengok ni macam tak jadi perang lah. So buat apa kita nak buang masa. Jadi baik buang kembali ke Madinah. So dia pusing cerita lagi orang munafik. Subhanallah. Baik. Maka beliau berkata, Abdullah bin Amr berkata, semoga Allah menjauhkan kamu, yakni membinasakan kamu melalui musuh-musuh Allah. Allah akan memberi cukup kepada Nabi-Nya tanpa bantuan kamu semua. Subhanallah. Jadi Abdullah bin Amr mengingatkan bahawasanya Allah sentiasa akan memberikan pertolongannya, bantuannya kepada Nabi-Nya walaupun tanpa sokongan kamu semua. Subhanallah. Baik. Oleh kerana itu, pasukan muslimin tinggal 700 orang. Dah balik 300, tinggal 700 orang. Maknanya kalau kita nak ikut akal ni tak jauh tau. Sekarang sudah ada perbatasan Madinah nak pergi ke Uhud. Perbatasan antara Madinah dengan Uhud.
kat situ je. Bermain lagi berapa lah kata berapa tapak dah sampai kat tu. Tapi mereka sengaja nak cari pasal yang orang-orang munafik. Baik, kemudian di antara tentera muslimin ada puak Bani Harisah dari kaum Khazraj dan puak Bani Salamah daripada Aus. Timbul sedikit perselisihan. Mereka memperselisihkan Abdullah bin Ubay serta pengikut-pengikutnya. Golongan Khazraj berpendapat bahawa Abdullah bin Ubay itu lebih baik dibunuh, dan golongan Aus berpendapat bahawa mereka itu dibiarkan saja. Yang Aus dan Khazraj ni antara Bani Harisah dengan Bani Salamah ni ada selisih pula. Maknanya satu kata kita bunuh saja yang Abdullah bin Ubay. Dia ni bukan orang Islam ni. Kalau ada orang Islam dia nak tolong Nabi. Ni pula dicarut dengan perang pula. Kata si kaum Aus dan Bani Salamah kata biarkan. Nabi tak cakap apa-apa, tak kita nak pandai-pandai berjumpa pula. Subhanallah. Baik. Maka kerana perselisihan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 88. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sadaqallahul azim. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu jadi berpecah menjadi golongan terhadap kaum munafik itu? Bagaimana hal orang munafik tersebut? Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah An-Nisa ini ayat 88, Allah memberitahu kepada orang-orang Islam, pada sahabat Nabi, kaum Aus dan kaum Khazraj ini, tentang buat apa kamu ni nak bergaduh bahasa kita, berselisih tentang keadaan orang munafik. Mereka ini, Allah kata mereka ini adalah orang yang telah disesatkan oleh Allah. Allah kata, adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ini orang-orang munafik ini masih lagi belum mati. Ketua munafik kalau tak silap saya mati tahun ke-8 Hijrah atau ke-7 Hijrah, saya lupa, atau 9, lebih kurang gitu lah. Bermakna ini baru tahun ketiga ni. Bermakna lagi 6 tahun, ada lagi 7 tahun. Subhanallah. Kemudian maknanya mereka ni belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberitahu bahawa mereka ni adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Pasal perbuatan mereka sendiri. Dan Allah beritahu kalau mereka ini dah sesatkan oleh Allah, tidak ada orang boleh menyelamatkan mereka. Pasal yang pun turut Allah sendiri. Yang baik. Setelah itu, baginda bertanya kepada para sahabatnya, siapakah yang boleh membawa kami melalui jalan yang lebih dekat yang mereka tidak melaluinya? Mereka ni maknanya pihak musuh, yang biasanya pihak musuh tidak lalu jalan tersebut. Lalu Abu Khaisamah berkata, saya ya Rasulullah. Lalu beliau membawa mereka melalui daerah Bani Harisah sehingga masuk ke kawasan milik Al-Marwah bin Qais Al-Harisi, seorang yang buta lagi munafik. Ini lagi champion. Dalam buta munafik pula. La ilaha illallah. Subhanallah. Bila kita kata munafik, maknanya orang ni mengucap. Dia bukan orang kafir. Dia mengucap ni. Tapi berpura-pura. Berpura-pura. Baik. Apabila dia mendengar suara gerakan kaki pasukan muslimin, dia langsung berdiri lalu melempar tanah ke arah mereka. Lalu dia berkata, jika kamu benar Rasulullah, aku tidak mengizinkan engkau melalui kawasan itu. Riwayat yang lain menyebutkan, demi Allah, jika aku mengetahui bahawa tanah yang aku genggam ini tidak akan mengenai selain engkau, nescaya aku lemparkan kamu ke engkau. Subhanallah. Yang ini cakap itu kepada Nabi SAW. Ini besar pun munafik. Ini mengucap bersaksi Nabi ini pesuruh Allah
Tapi bila Nabi lalu kawasan dia nak lempar tanah kat muka Nabi. Ya subhanallah. Jadi orang-orang munafik, walaupun dia dalam buta, tapi masih lagi nak buat jahat. Ya subhanallah. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Zaid langsung bergegas kepadanya dan memukulnya dengan busur di kepalanya hingga terluka. Bahasa kita maknanya cucukkan panah tu kat kepalanya, menyembuh dalam. Sementara yang lain ingin membunuhnya, tetapi Rasulullah SAW melarangnya dengan bersabda, jangan dibunuh akan dia, kerana orang buta ini buta hati dan penglihatannya. Ya subhanallah. Maknanya nak bunuh pun apa? Dia dah memang buta, dah tak nampak, hati pun buta. Ya subhanallah. Jadi no point. Baik. Perjalanan terus dilanjutkan sehingga tibalah pasukan kaum muslimin di suatu tempat di bawah kaki gunung Uhud. Di sinilah Nabi serta pasukannya berhenti kerana mereka sudah melihat tentera musyrikin sudah berada di hadapan mereka. Subhanallah. Nabi meneruskan perjalanan setelah berjumpa dengan orang buta tadi itu, sampailah mereka berada di kaki gunung Uhud. Subhanallah, dah sampai di tempat Uhud. Dan di sinilah Nabi berhenti kerana melihat di hadapan mereka itu sudah ada tentera kaum musyrikin. Baik. Posisi pasukan kaum muslimin membelakangkan gunung Uhud dan menghadap ke arah Mekah, iaitu arah tempat musuh. Subhanallah. Saya lupa nak sertakan gambar. Position orang-orang Islam menghadap ke orang-orang musyrikin dalam perang ini very strategik. Kerana apabila matahari terbit, matahari akan terbit di belakang gunung Uhud. Orang-orang musyrikin akan memandang ke arah gunung Uhud, bermakna mereka akan silap. Mereka akan silap. So the advantage actually, kelebihannya itu decide kepada orang-orang Islam. Jabal Rumah itu betul di hadapan gunung Uhud atau di samping gunung Uhud. Subhanallah. So kita akan lalu nanti. Cuma nak beritahu kat sini, kalau kita pergi, mereka yang pergi umrah, kalau pergi ziarah Uhud, dekat situ dia ada satu signboard besar. Dia tulis dia punya diagram. Saya dah ambil gambar. Dibilang macam mana tentera muslimin menghadap ke sini, belakang sini Uhud, sini orang-orang musyrikin. So bila mereka ke sana, matahari dari timur naik. So mereka menghadap sana silap. Bahkan mereka dah start puncak kacir sebelum berperang lagi. Tak clear, vision tak clear. Subhanallah. Jadi itu yang Nabi SAW sudah menetapkan pasukannya di Uhud. Baik. Kemudian baginda berpesan kepada kaum muslimin, janganlah salah seorang daripada kamu berperang tanpa perintah daripada. Lalu pasukan kaum muslimin bermalam di situ. Bermakna mereka tidak akan perang pada waktu petang tak. Mereka tak akan berperang waktu malam. Selalunya akan mula perang waktu duha. Biasanya begitu. Pagi lah Baik. Jadi Nabi bila sampai sana, sebelum mereka membuka khemah dan sebagainya, Nabi berpesan kepada semua orang, kamu jangan berperang, jangan melemparkan panah dan sebagainya tanpa perintah daripada. Subhanallah, semua tunggu perintah daripada Nabi SAW. Baik. Di malam hari perang Uhud, baginda tahu bahawa bapa saudaranya akan gugur sebagai syahid. Maka baginda meminta akan membiarkan dirinya menghabiskan malamnya itu bersama bapa saudaranya sambil berbincang dengan beliau. Subhanallah. Nabi SAW tahu bahawa pakciknya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu akan syahid dalam perang Uhud. Nabi tahu. Jadi Nabi buat apa? Nabi kata, biarkan aku habiskan malam ini. Bermakna bahasa kita spend time. Last punya spend time, habiskan masa dengan bapa saudara. Subhanallah. Walaupun Sayyidina Hamzah ni pangkat pakcik, tapi bezanya umur beza 1 hari je. Sayyidina Hamzah lahir malam Ahad, Nabi lahir pagi Ahad, Nabi lahir pagi Isnin. 1 hari je beza. Subhanallah. Jadi walaupun pangkat pakcik, tapi Nabi rapat dengan Sayyidina Hamzah. Nabi mengatakan, biarkan aku habiskan masa malam ini dengan bapa saudara. Subhanallah. Sampai Nabi berbincang dengan Sayyidina Hamzah tentang atur cara strategi peperangan. Baik. Setelah solat subuh pada keesokan harinya,
baginda memberikan pesanan kepada tentera kaum muslimin. Nabi berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka wajib baginya untuk menghadiri solat Jumaat, kecuali budak, jadi kanak-kanak, wanita, orang yang sakit atau amil. Barang siapa yang tidak memerlukannya, jadi tidak memedulikan untuk melakukan sembahyang Jumaat, maka Allah juga tidak memerlukannya. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nabi nak beritahu kepada orang-orang Islam yang lain, pada sahabat-sahabat Nabi SAW, bahawasanya orang yang tidak mengambil indah tentang sembahyang Jumaat, tak fikir, tak kisah orang sembahyang Jumaat, dia kena ingat Allah sebenarnya tidak memerlukan dia sembahyang Jumaat pun. Allah tak perlukan. Betul Nabi mengatakan, dan Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya tidak memerlukan kepada hamba-hamba ibadat yang Allah wajibkan, kembali kebaikannya pada orang yang melakukan itu sendiri. Tak langsung ada kesan kepada Allah tadi. Subhanallah. Lagi Maha Terpuji. Tapi berpesan lagi, aku tidak mengetahui suatu amalan yang mendekatkan kamu kepada Allah, melainkan telah aku perintahkan kepada kamu sekalian. Dan aku tidak mengetahui suatu amalan yang mendekatkan kamu kepada api neraka, kecuali telah aku mencegah kamu sekalian. Mana semuanya apa yang Nabi perintahkan, yang Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang mendekatkan diri kepada syurga, Nabi sampaikan. Nabi tak ada sembunyikan. Nabi tak ada kata ini amalan khusus untuk buat keluarga aku je, orang lain tak boleh buat. Tak ada. No such thing as amalan khusus untuk Ahlul Bait, yang bukan Ahlul Bait tak boleh buat. Tak ada. Nabi diutus untuk semua. Kafar apa katakan, aku ni diutus kepada manusia semuanya. Subhanallah. Jadi tidak ada amalan yang tertentu untuk setengah-setengah orang, tak ada, di umum. Baik. Dan Nabi mengatakan lagi, tidak aku tahu satu amalan yang mendekatkan diri kamu kepada api neraka, melainkan aku telah mencegahnya. Sesungguhnya telah diilhamkan kepadaku oleh Ruhul Amin, iaitu Malaikat Jibril AS, bahawa tidak ada jiwa yang akan mati sebelum mendapatkan rezekinya sepenuhnya, tidak kurang walaupun terlambat. Nabi mengatakan bahawasanya ajal seseorang itu tidak akan datang melainkan semua yang telah ditetapkan buat hamba tersebut telah sempurna. Rezekinya, makannya, minumnya, hatta air liur yang dia akan telan pun dah cukup. Nafas dia pun dah sempurna, berapa yang Allah bagi. Semua ni dah sempurna, baru ni ajal datang. Lepas tu Nabi mengatakan dia tidak akan kurang rezeki itu walaupun dia datang lambat. Tetap rezeki itu akan datang. Pasal itu yang Allah tetapkan buat dia. Subhanallah. Sama kata Nabi lagi, oleh kerana itu bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan biarkan keterlambatan rezeki membuat kamu mencarinya dengan cara yang tidak halal. Nabi mengatakan, Nabi ingatkan, bila Nabi dah membicarakan berkenaan rezeki, Nabi ingatkan. Pertama, Nabi pesan untuk bertakwa kepada Allah. Jangan bila kita nak mencari rezeki ni, kita melalui jalan yang tidak halal. Jalan yang kita ini hidup seperti orang yang tidak bertakwa. Subhanallah. Lepas Nabi awalkan, Nabi mengatakan, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu dan carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Jangan biarkan keterlambatan rezeki, rasa rezeki itu lambat datang, tak dapat hasil yang diinginkan, membuat kamu mencari rezeki tersebut dengan cara yang tidak halal. Dan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti kepala terhadap badan. Jika satu anggota sakit, maka seluruh badan akan merasakan sakit. Begitulah pesanan baginda yang ringkas tetapi mempunyai makna dan kesan yang sangat dalam. Nabi SAW, kalau kita melihat keadaan Nabi ni pagi subuh ni kejap lagi nak berperang. Tapi yang Nabi pesan ni benda yang bersifat umum sebenarnya. Subhanallah. Nabi tahu pada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Baik. Ketika itu, tentera musyrikin sudah bersiap lengkap di kaki gunung Uhud. Sayap kanan barisan berkuda dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid
Sayap kiri barisan berkuda dipimpin oleh Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, dan barisan tengah dipimpin oleh Sayyidina Safa bin Umayyah. Sementara bendera mereka dipegang oleh Abu Talha. Ini semua sahabat-sahabat Nabi ini yang belum masuk Islam ketika ini. Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, Sayyidina Safa bin Umayyah radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun kalau kita lihat mereka punya orang tua ni semua orang-orang tua yang sangat memusuhi Nabi. Yang Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan subhanallah, ini semua orang-orang yang sangat memusuhi Nabi SAW di zaman Mekah. Tapi Allah berikan hidayah tersebut kepada anak-anak mereka. Hatta anak Abu Lahab pun ada yang masuk Islam juga. Subhanallah. Baik. Jadi orang-orang musyrik dah siap. Mereka ini ada 3,000 orang, dan subhanallah kita tahu bahawa mereka dapat mengumpulkan 50,000 dinar belanja untuk memberi peralatan perang. Subhanallah. Dan bendera mereka dipegang oleh Abu Talha. Baik. Nabi SAW lalu mengatur barisan tenteranya di sayap kanan, diserahkan kepada Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sayap kiri diserahkan kepada Sayyidina Munzir bin Amr, sedangkan bendera Islam dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Mus'ab dan Abu Talha ini sama klan, Bani Abu Dah, sama klan. Jadi fair lah maknanya. Sana pegang Bani Abu Dah pegang bendera perang, sebelah sini pun bendera perang dipegang oleh Bani Abu Dah juga. Cuma yang ini dah masuk Islam. Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu memegang bendera Islam yang umum. Baik. Kemudian baginda melantik Sayyidina Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah seramai 50 orang yang diletakkan di atas bukit yang kecil. Dan kita tahu yang pada sekarang namanya Jabal Rumah. Jabal itu maknanya bukit atau gunung. Rumah itu bermakna pemanah. Ada yang Jabal Rumah pun boleh juga. Rumah itu maknanya dia tak mewakafkan, tak bakal Jabal Rumah kecil. Bermakna bukit pemanah. Baik, so Nabi letakkan 50 orang untuk station kat sini. Tempat yang Nabi letakkan 50 orang ni is very vital point. Boleh menjadi advantage terhadap orang-orang muslimin, tetapi pada masa yang sama boleh jadi disadvantage terhadap orang-orang muslimin. Kalau ni 50 orang tak ada, bermakna senang orang-orang muslim masuk dan berbaham maknanya. Kalau ni 50 orang ada, orang-orang muslim tak boleh penetrate, dia tak boleh tembus. Subhanallah. Jadi bermakna that position tu very important. Waktu Nabi meletakkan 50 orang ni, yang 50 ni, semuanya ni adalah ahli pemanah. Kita kalau kata ahli pemanah ni macam kita kata zaman kita kalau kita bayar pemanah ni macam very simple. Tapi zaman dulu, ini pemanah ni dia macam bahasa kita macam sniper tu. Macam sniper. So sniper ni bukan semua orang yang boleh pegang sniper. Orang-orang tertentu ni. So zaman aku macam itu juga. Orang yang memanah ni orang-orang yang tertentu. Ada skill yang tertentu. Subhanallah. Jadi dia diletakkan 50 orang ke atas bukit kecil. Yang kita panggil dengan Jabal Rumah. Baik. Baginda memberitahu mereka. Nabi memberikan mereka pesanan yang agak panjang. Nabi beritahu, jagalah sebelah belakang ini. Kerana sesungguhnya aku khawatir kalau mereka datang dari arah belakang. Maksudnya arah belakang daripada Jabal Rumah. Hendaklah kamu tetap di tempat masing-masing dan janganlah kamu meninggalkannya. Jika kamu melihat kami menyerang mereka, jika kami memasuki barisan mereka, janganlah kamu berpecah belah dari tempat masing-masing. Nabi beritahu. Terus sekali Nabi beritahu, tempat ni kamu nak kena betul-betul jaga. Takut musuh datang dari arah belakang. First. Yang kedua, Nabi beritahu kalau kamu nampak kita ni semua dah start perang, kamu tetap atas barisan kamu. Tetap atas tempat kamu. Jangan bergerak. Jangan turun pun dari bukit. Maknanya. Baik. Jika kamu melihat kami dibunuh, janganlah kamu menolong kami dan janganlah pula kamu melindungi kami. Hendaklah kamu memanah kuda-kuda mereka kerana kuda tidak akan dapat mendahului panah. Jika kamu melihat kami diserang oleh burung-burung, janganlah bergerak sehingga aku mengirim pesan kepada kamu. Dan jika kamu melihat kami telah mengalahkan mereka,
jangan bergerak sehingga aku mengirim pesan kepada kamu. Nabi dah beritahu, kalau kamu even to the extent kamu melihat kaum muslim dibunuh di bawah, still kamu jangan turun. Jangan tolong, jangan cuba nak melindungi orang-orang Islam yang dibunuh di bawah. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, kamu hendaklah kamu memandang kuda-kuda mereka. Walaupun kuda ini pantas, tetapi dia tidak boleh mendahului panasnya lagi. Itu maksud Nabi. Dan Nabi mengatakan lagi, kalau anda kata kamu melihat kami ini diserang oleh burung-burung sekalipun, kamu still jangan bergerak, jangan tinggalkan tempat kamu. Dan kalau kamu melihat kami telah menang, still jangan turun dari tempat kamu. Memang Nabi suruh stay to that position sampai Nabi kata urusan, okey dah turun. So ini orang ni dengar Nabi cakap. Baik, jelas Nabi mengatakan jangan turun walau apa pun terjadi. Baik. Dalam riwayat lain ditambah, dan jika kamu melihat kami mendapatkan harta rampasan, janganlah bergabung dengan kami. Nabi tahu, kalau kamu nampak kita sudah ambil harta rampasan perang, kamu still jangan gabung dengan kami. Jangan join kita mengambil harta rampasan perang. Jangan. Stay at your position maknanya. Remain. Sesungguhnya kita sentiasa menang selagi kamu tetap di tempatmu masing-masing. Nabi mengatakan, kita akan sentiasa menang selagi mana kamu masih lagi tetap di tempatmu masing-masing. Tempat yang telah Nabi tujukan, stationkan itu. Hendaklah kamu menangkis atau menahan serangan dengan panah supaya mereka tidak dapat datang dari belakang. Dan jangan tinggalkan tempat ini sama ada kamu dikalahkan maupun dimenangkan. Nabi beritahu, last kali Nabi beritahu, jangan tinggalkan tempat ini sama ada kalah atau menang. Sampai maknanya, sampai yang dia tahu urusan baru boleh turun. So ini Nabi berfirman pun kepada 50 orang yang Nabi stationkan di Jabal Rumah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan pedangnya yang tertulis pada salah satu sisinya. Takut itu tercela dan berani itu kemuliaan. Dan seorang yang penakut tidak akan selamat daripada takdir. So Nabi keluarkan daripada pedang. Nabi keluarkan daripada pedang. Di sisi tempat pedang itu ada tertulis, takut itu tercela dan berani itu kemuliaan. Bermain dalam peperangan. Orang yang takut itu adalah tercela, orang yang pengecut. Dan orang yang berani itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Nabi beritahu lagi dalam tulisan itu tersebut, dan seorang yang penakut tidak akan selamat daripada takdir. Maknanya apa? Kalau ada yang kata dia takut, dia pengecut, tapi takdirnya itu bahawa dia akan mati dalam peperangan tersebut, dia sendiri akan mati juga. Itu Nabi katakan itu yang dia tulis seperti itu. Seorang yang penakut tidak akan selamat daripada takdir. Kalau takdir mati, kita akan mati juga. Sebenarnya macam mana pun, dia akan mati juga. Baik. Lalu baginda bersabda, siapakah yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Jadi siapakah yang sanggup memegang pedang ini guna untuk menghancurkan pihak musuh? Nabi keluarkan pedang. Announcekan, siapa yang nak pegang pedang ni dengan hak ni. Kita kalau kata Nabi gunakan pedang, obviously sahabat tu pedang Nabi. Subhanallah. Dalam pedang Nabi itu bermakna kemuliaan Nabi SAW. Apa namanya, menimpin kemuliaan Nabi. Dan pada masa yang sama ini adalah bukan pedang sembarangan. Pedang Nabi ni. Subhanallah. Saya waktu di Mesir tu, alhamdulillah dengan izin Allah, kita dapat masuk bilik. Bilik di sebelah makamnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Di dalam tu mereka ada simpan apa namanya, peninggalan Nabi, sebagai daripada peninggalan Nabi. Yang peliknya atau yang hairannya, dia lain daripada yang lain kerana yang tukang jaga barang tersebut dibawa keluar. So among yang benda yang dibawa keluar adalah pedang Nabi SAW. Tak pakai cermin tau, dia just angkat je dekat situ. Saya nak angkat ni, kita pakai dua tangan begini, satu tangan tak keluar. Betul-betul solid punya pedang. Berat lah main berat. Panjangnya saya rasa dalam gini aja. Berat. Kita boleh bayangkan Nabi SAW strength tu macam mana. Ni besi ni solid. Subhanallah, besi yang tipis, pedang panjang. Subhanallah. Jadi ketika pedang ni, Nabi announcekan siapa yang akan mengambil pedang ini dengan hak ni. Jadi ambil pedang ni, Nabi hancurkan pihak musuh.
Baik. Ketika itu ramai yang menginginkan pedang tersebut, tetapi baginda tidak memberikan. Di antara mereka yang meminta adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan yang lain-lain. Bahkan Sayyidina Zubair memintanya sehingga 3 kali, namun tetap tidak diberikan. Dalam sebagai riwayat lain mengatakan bahawa Sayyidina Zubair ada berkata dengan sahabat yang lain. Beliau rasa sedih. Pasal beliau mengatakan, aku ni sepupu Nabi. Ibu aku adalah mak saudara Nabi. Tapi bila aku minta, Nabi tak kasih. Subhanallah. Tapi Sayyidina Zubair tak kata, okeylah, tak apa-apa kembali lah, tak ada. Join perang juga, subhanallah. Jadi Sayyidina Zubair tu dah extend, minta sampai 3 kali. Tapi Nabi still tak berikan. Subhanallah. Baik. Setelah itu, Abu Dujana berdiri dan bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Out of curiosity, Abu Dujana ini tak bangun tanya, ya Rasulullah, apa haknya? Maknanya apa hak pedang tu yang kamu announcekan tadi? Baik. Baginda menjawab, kamu harus membunuh musuh dengan pedang ini sehingga mereka mundur. Abu Dujana berkata, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu baginda menyerahkan pedang itu kepada dia. Maknanya daripada dialog Abu Dujana ini, kita dapat faham bahawasanya bermakna yang lain itu apabila menginginkan pedang tersebut, just nakkan pedang itu saja, tanpa memberitahu Nabi bahawasanya mereka akan mengambil dengan haknya sekali. Tapi Abu Dujana mengatakan, aku akan mengambil pedang tersebut dengan haknya sekali. Kemudian aku akan buat sampai musuh diundur dengan pedang. Maka baginda pun menyerahkan pedang itu kepada beliau, Abu Dujana. Baik. Abu Dujana adalah seorang yang terkenal keberaniannya, yang berjalan dengan angkuh ketika perang. Bahasa kita macam orang yang action lah ketika perang. Abu Dujana. And it's not for that. Kalau pergi perang ni mesti ada gaya jalan yang action lah bahasa kita. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya berjalan dengan angkuh di antara dua barisan, baginda berkata, ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini. Tapi katakan kalau jalan macam ini, pergi pasar ke apa, ini memang jalan yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau untuk berperang, it's okay, no problem. Ya, ini kerana ia menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap musuh. Jadi seolah-olah dia melakukan gaya jalan seperti itu, nak menunjukkan bermusuh, I don't care. Kau banyak ke, kau sikit ke, aku nak pergi. Subhanallah. Maknanya nak masukkan rasa takut terus jadi pada musuh. Baik. Ketika itu, Abu Amir Ar-Rahim, seorang pendeta daripada Kuat Aus, yang hendak membantu pihak musuh menampakkan diri di depan pasukan muslim. Ada pula seorang Yahudi, pendeta Yahudi, yang merupakan daripada pihak Kuat Aus. Kuat Aus ni, dia memang nak membantu orang-orang musyrikin juga, tapi dia orang Madinah. Langsung dia menampakkan diri dia di depan pasukan kaum muslim. Tengah-tengah pula dia tahu. Baik. Dia berniat untuk mencari perhatian daripada pasukan musuh, dan dia menyangka jika dia memanggil golongan Aus yang muslim, nescaya mereka akan berpaling dan mengikutinya. So pendeta dia punya niat adalah supaya orang-orang musyrikin nampak bahawasanya dia nak melakukan sesuatu on behalf of orang-orang musyrikin. Secondly, dia rasa kalau dia panggil orang-orang Aus ni daripada orang-orang Ansar yang dah masuk Islam, mereka akan ikut cakap dia. Pada pendeta ni, dia memang respected person di Madinah. Baik. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa yang disangkakan. Malah sebaliknya, dia mendapatkan tamparan yang keras daripada pasukan kaum muslimin. Mereka berkata, tidaklah Allah membaikkan matamu, wahai orang yang derhaka. Subhanallah. Ini cara bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Maknanya kamu ni memang orang yang tidak ada kebaikan. Subhanallah. So ini yang berlaku sebelum berlakunya peperangan Uhud. Baik.
Apa ya? Dosa. Dosa. Kita sambung kembali. Nampak tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam dan juga para